pembayaran merupakan satu penyata kewangan yang menunjukkan semua urus niaga antarabangsa dan aliran modal sesebuah negara dengan negara-negara lain untuk tempoh 1 tahun. Imbangan pembayaran merekod penerimaan dan pembayaran kewangan sesebuah negara dengan negara-negara lain. Ia juga dilakukan oleh individu, firma-firma dan badan kerajaan. Terdapat 4 subbahagian dalam akaun semasa, iaitu yang pertama, dagangan dalam akaun barangan. Ia mencatatkan barang import dan ekspor barang fizikal. Ekspor menyebabkan aliran masuk wang dan ianya merupakan butiran kredit. Manakala import pula menyebabkan aliran keluar wang dan ianya merupakan butiran debit. Yang kedua ialah dagangan dalam akaun perkhidmatan. Ia mencatatkan import dan ekspor perkhidmatan seperti pengangkutan, pelancongan dan insurans. Sebagai contoh, pembelian percutian ke negara asing merupakan butir debit kerana ia merupakan aliran keluar wang. Manakala pembelian polisi insurans Malaysia oleh penduduk asing merupakan butir kredit kepada akaun perkhidmatan Malaysia. Imbangan akaun ini kadang dipanggil akaun perkhidmatan. Yang ketiga adalah pendapatan, iaitu ia mengandungi upah atau papasan kerja, bunga dan pendapatan daripada pelaburan, iaitu keuntungan pelaburan yang mengalir masuk atau keluar negara. Sebagai contoh, dividen yang diterima oleh penduduk asing daripada syar dalam syarikat Malaysia dicatat sebagai aliran keluar wang ataupun butir debit. Yang keempat ialah pindahan semasa, iaitu ia termasuk sumbangan kerajaan dan penerimaan daripada organisasi antarabangsa dan pindahan wang antarabangsa oleh individu dan syarikat swasta. Pindahan keluar negara adalah butir debit. Sebagai contoh, wang yang dihantar oleh pekerja Indonesia di Malaysia ke kampung halaman mereka atau bantuan kerajaan kepada mangsa tsunami di Aceh. Itu adalah contoh pindahan keluar negara. Seterusnya, pindahan ke dalam negara adalah seperti pekerja Malaysia di Singapura menghantar wang kepada ibunya di Malaysia dan ini merupakan butir kredit. Imbangan pembayaran terbagi kepada dua, iaitu imbangan pembayaran lebihan dan imbangan pembayaran defisit. Imbangan pembayaran lebihan bermaksud jumlah nilai penerimaan dari negara luar melebihi aliran keluar wang dan modal ke negara asing. Imbangan pembayaran lebihan menguntungkan negara kerana menambah rizab antarabangsa negara. Manakala imbangan pembayaran defisit pula bermaksud jumlah nilai penerimaan dari luar negara kurang daripada aliran keluar wang dan modal ke negara asing. Akan tetapi, imbangan pembayaran defisit ini memberi kesan buruk kepada negara. Antara kesan buruknya adalah mengurangkan rizab antarabangsa, aset rizab yang semakin berkurang dan kerajaan terpaksa membuat pinjaman dengan negara lain atau institusi kewangan antarabangsa. Sekarang saya akan terangkan tentang pengaliran rizab emas dan pertukaran asing sesebuah negara dengan negara yang lain apabila berlaku ketidakseimbangan imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran boleh bernilai positif, negatif ataupun sifar. Ketidakseimbangan berlaku apabila nilai menjadi positif atau negatif. Sekarang saya akan terangkan kesan import dan ekspor ke atas ekonomi. Jumlah import dan ekspor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Import bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan domestik, pelaburan domestik dan pengaruh harga relatif barang import berbanding dengan barang keluaran domestik. Manakala jumlah ekspor pula bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan asing, pelaburan asing dan pengaruh harga relatif barang keluaran asing berbanding dengan barang keluaran domestik. Apabila berlaku peningkatan dalam ekspor, ini akan menyebabkan KDNK Malaysia meningkat dan seterusnya meningkatkan penggunaan produk Malaysia. Seterusnya, peningkatan penggunaan penduduk Malaysia akan meningkatkan permintaan barang import negara. Kadar pertukaran asing merupakan kadar di mana satu mata wang ditukarkan kepada mata wang yang lain. Keperluan kepada wang asing wujud apabila ada urus niaga berlaku yang menyebabkan sekurang-kurangnya dua buah negara yang menggunakan mata wang berbeza. Contohnya, Malaysia dan Amerika Syarikat ataupun Malaysia dan Indonesia. Orang awam mahukan pertukaran asing untuk membeli barang atau aset yang dikeluarkan oleh negara lain. Contohnya, online shopping dan sebagainya. Kadar pertukaran juga boleh dinyatakan dalam bentuk unit wang asing yang diperlukan untuk membeli mata wang Malaysia. Bagi pasaran pertukaran asing, bagaimanakah penawaran terhadap mata wang sesebuah negara dalam pasaran mata wang pertukaran asing ditentukan? Ianya ditentukan oleh kuantiti barangan, perkhidmatan dan aset asing yang dibeli oleh penduduknya. Selain itu, bagaimanakah permintaan terhadap mata wang sesebuah negara ditentukan? Ianya ditentukan oleh kuantiti barangan, perkhidmatan dan aset domestik yang dibeli oleh penduduk negara luar atau asing. Seterusnya, apakah beza antara penawaran ringgit dan penawaran wang Malaysia? Bezanya adalah penawaran ringgit adalah istilah untuk jumlah ringgit yang dibawa ke pasaran pertukaran antara ringgit dengan mata wang asing. Contohnya, dolar Amerika untuk mendapatkan dolar bagi tujuan untuk membeli barang perkhidmatan dan aset Amerika Syarikat. Seterusnya, apakah itu penawaran wang Malaysia? Ianya adalah dasar monetari yang dijalankan oleh BNM. Apabila BNM menjalankan dasar monetari mengembang, penawaran wang Malaysia juga akan meningkat. Seterusnya adalah cara mengatasi imbangan bayaran defisit. Yang pertama, dengan menggalakkan ekspor dengan pemberian subsidi kepada pengeluar tempatan. Pemberian subsidi dapat membantu pengeluar tempatan menjual keluarannya dengan harga yang rendah dan mengeluarkan barang tempatan dalam kuantiti yang banyak. Barang tempatan yang diekspor akan menjadi lebih murah dan kompetitif di pasaran antarabangsa. Oleh itu, permintaan terhadap barang tempatan akan meningkat, seterusnya dapat mengurangkan defisit imbangan pembayaran. Yang kedua adalah mengawal import, iaitu dengan mengenakan cukai terhadap barangan import. Pengenaan cukai import akan menaikkan harga barangan import tersebut. Jadi, permintaan terhadap kuantiti barang yang diimport akan berkurangan. Harga import yang tinggi menyebabkan secara relatifnya harga barang tempatan lebih murah. Oleh itu, kegiatan import akan berkurang dan dapat mengurangkan defisit imbangan pembayaran. Yang ketiga adalah kawalan pertukaran asing.
Kerajaan perlu bertindak sebagai monopoli kepada pengawal mata wang asing. Pengimport perlu mendapat kebenaran daripada kerajaan jika ingin membeli barangan dari luar negara. Bank Pusat pula boleh mengehadkan jumlah barangan diimport dengan cara mengawal pertukaran mata wang asing kerana melalui Bank Pusat, kerajaan boleh mencantumkan pertukaran mata wang. Dengan ini, defisit imbangan pembayaran dapat diperbaiki daripada pengurangan import. Kemudian, menaikkan kadar faedah. Semasa inflasi, Bank Pusat akan menaikkan kadar bank terhadap pinjaman yang diberikan kepada bank perdagangan. Apabila Bank Pusat meningkatkan kadar bank ini, akan menyebabkan kadar bunga meningkat. Oleh itu, kos pinjaman akan turut meningkat seterusnya menyebabkan jumlah pinjaman dari bank berkurang. Kemudian, hal ini akan menyebabkan perbelanjaan isi rumah berkurang seterusnya dapat mengatasi inflasi. Seterusnya adalah melaksanakan dasar deflasi. Hal ini akan mengurangkan tingkat harga umum akibat pengurangan jumlah pendapatan wang dalam ekonomi. Oleh itu, jumlah pendapatan dan harga barang akan jatuh. Pelaksanaan dasar deflasi ini juga dapat menggalakkan ekspor dan mengurangkan import. Selain itu, pelaksanaan dasar kewangan menguncut juga boleh digunakan untuk mengurangkan penawaran wang dalam negara. Kemudian adalah menggunakan cadangan emas atau cadangan asing. Cadangan emas atau cadangan asing iaitu stok emas dan mata wang asing yang disimpan dalam bank negara. Apabila negara mengalami defisit, kerajaan boleh mengambil inisiatif sementara dengan membiayai lebihan permintaan wang asing melalui stok emas dan juga mata wang asing yang ada dalam simpanan di bank negara. Namun begitu, langkah ini hanya bersifat sementara ataupun jangka pendek kerana stok reserve dan emas akan berkurangan dan kehabisan stok. Yang terakhir adalah menurunkan nilai mata wang ataupun devaluasi. Proses ini adalah tindakan kerajaan menurunkan nilai mata wang negara terhadap mata wang negara asing. Contohnya, kadar pertukaran akan berubah dari $1 bersamaan RM2.50 menjadi $1 menjadi RM3. Apabila Bank Pusat mendevaluasikan nilai mata wang negara berbanding negara lain, maka harga barang import menjadi relatif lebih mahal. Kesannya, ekspor bertambah dan import berkurang akibat relatif harga import yang lebih tinggi. Imbangan pembayaran juga bertambah baik dan permintaan barangan tempatan turut meningkat. Seterusnya adalah kadar pertukaran wang asing. Kadar pertukaran wang asing adalah kadarnya mana satu mata wang yang ditukarkan kepada satu mata wang yang lain. Pasaran pertukaran asing pula merujuk kepada interaksi yang terjadi antara permintaan dan penawaran untuk menukarkan daripada satu mata wang kepada mata wang yang lain. Ia bergantung kepada kuasa permintaan dan penawaran yang terjadi terhadap mata wang asing tersebut. Berikut merupakan kadar pertukaran terkini dolar Amerika Syarikat USD berbanding ringgit Malaysia. Kadar pertukaran semasa adalah RM4.4070 bersamaan $1. Ini bermaksud orang Malaysia mesti membayar RM4.40 untuk mendapatkan $1 nilai barang atau aset Amerika. Terdapat dua jenis sistem pertukaran wang asing, kadar pertukaran terapung atau bebas dan kadar pertukaran tetap. Kadar pertukaran terapung atau bebas merupakan sistem yang ditentukan sepenuhnya oleh kuasa permintaan dan penawaran di pasaran asing. Misalnya, sekiranya terdapat peningkatan terhadap permintaan untuk $, maka nilai $, ke ringgit Malaysia turut meningkat. Pada asalnya, $1 bersamaan RM3.50, ia akan meningkat kepada $1 bersamaan RM4.40. Perkara ini terjadi kerana apabila permintaan untuk ringgit Malaysia menurun, nilai wang akan menurun. Barangan yang diimport akan menjadi lebih mahal. Oleh itu, orang akan mula membeli barang domestik dan permintaan barang domestik akan meningkat. Jadi, lebih banyak pekerjaan dapat dijana dalam ekonomi seterusnya dapat meningkatkan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, sekiranya permintaan mata wang Malaysia menjadi tinggi. Kemudian, kadar pertukaran tetap pula merupakan sistem yang berlaku dengan wujudnya campur tangan pihak kerajaan dalam pasaran pertukaran asing atau mengikut standard emas. Kerajaan akan menetapkan kadar pertukaran pada satu kadar yang dirasakan sesuai pada satu tempoh tertentu demi mencapai kestabilan ekonomi negara. Seterusnya, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kadar pertukaran, iaitu tingkat harga relatif. Apabila tingkat harga domestik meningkat berbanding tingkat harga negara luar, maka barang domestik akan menjadi kurang berdaya saing dengan negara luar. Disebabkan berlakunya peningkatan harga, barang domestik menjadi kurang menarik disebabkan oleh harga barang yang mahal. Kedua, kadar faedah relatif atau kadar bunga relatif. Kadar bunga merupakan faktor yang utama yang akan mempengaruhi pasaran aset. Selain itu, kadar bunga sesebuah negara akan dibandingkan dengan kadar bunga negara lain akan mempengaruhi arah aliran permintaan terhadap sekuriti antara negara. Contohnya, andaikan kadar bunga di pasaran sekuriti Malaysia meningkat berbanding dengan Thailand.
Oleh itu, perubahan tersebut akan menarik minat pelaku Thailand untuk melabur di pasaran Malaysia. Oleh itu, sebelum mereka nak membeli sekuriti Malaysia, mereka perlu menukar terlebih dahulu baht kepada ringgit Malaysia. Perbezaan tahap relatif melibatkan pasaran barangan dan perkhidmatan antara perbezaan kadar bunga relatif melibatkan pasaran pelaburan aset atau sekuriti antara negara. Akhir sekali, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kadar pertukaran asing. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Pertumbuhan dalam ekonomi akan meningkatkan pendapatan dan akan mampu rakyat untuk membeli barangan import. Kesannya, permintaan terhadap mata wang asing meningkat dan akan memberi kesan juga kepada kadar pertukaran asing negara tersebut. Maksudnya, mereka memerlukan lebih banyak ringgit Malaysia untuk menukar sejumlah mata wang asing tertentu. Faktor yang kedua adalah kadar inflasi yang berbeza antara negara. Bagi negara yang mempunyai kadar inflasi yang lebih rendah dan konsisten, maka ia akan mempamerkan nilai mata wang yang lebih tinggi berbanding dengan negara yang mempunyai kadar inflasi yang lebih tinggi. Kuasa membeli pengguna mata wang meningkat berbanding negara lain yang mempunyai inflasi yang lebih tinggi. Seterusnya, permintaan negara asing terhadap ekspor Malaysia. Sekiranya pengimport dari Amerika Syarikat meningkatkan import barang elektronik tanpa mengurangkan permintaan terhadap barangan lain di Malaysia, ini akan menyebabkan permintaan ringgit Malaysia oleh Amerika Syarikat. Ia akan membawa kepada peningkatan kadar pertukaran ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika Syarikat. Akhir sekali, permintaan Malaysia terhadap import. Apabila berlaku peningkatan permintaan barangan import dari negara asing, maka penawaran mata wang RM akan meningkat. Contohnya, permintaan Malaysia terhadap perisi komputer yang diimport dari Amerika Syarikat bertambah. Keadaan ini akan menyebabkan tambahan penawaran RM di pasaran asing. Kadar pertukaran berubah, turun atau naik disebabkan oleh perubahan dalam harga relatif dan kadar bunga relatif. Jadi, apakah kesan kadar pertukaran ke atas ekonomi? Kesannya adalah permintaan ekspor dan import negara akan berubah, iaitu harga barang import dalam ringgit Malaysia akan meningkat dan harga barang ekspornya dalam mata wang asing akan menurun. Ini menyebabkan ringgit Malaysia akan menjadi lebih murah dan barang Malaysia akan menjadi lebih berdaya saing di pasaran dunia. Manakala barang import menjadi harga lebih tinggi, menyebabkan penduduk Malaysia akan lebih cenderung untuk membeli barang tempatan.